Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Siapa yang perlu kita ikut? Allah bagi tahu dulu, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dah wafat, nak ikut siapa? Ada orang jawab, terus pergi ke hadis. Hadis Nabi ada ratusan ribu. Sila rujuk hadis-hadis Nabi. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Nak dekat sejuta hadis. Rasulullah tak ada, okay, terus kita ambil hukum di situ. Saya nak tanya, dalam masjid ni 3-4 ribu orang, berapa orang yang faham hadis-hadis tu untuk pergi ambil sendiri? Maka kita perlukan ulama ni lah disebut sebagai mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih pengurusi majlis yang dihormati Tuan Imam, para pegawai masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, orang Bentung. Betul? Okey. Semoga kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni Allah izin saya dan tuan-tuan untuk sama-sama berada di dalam rumah Allah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan kaki dan tubuh kita untuk datang pada malam ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyeru diri saya dan kita semua untuk sama-sama ikhlas, sama-sama jujur, kerana jujur akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Seperti mana jujurnya, ikhlasnya Juraij, seorang ahli ibadat Bani Israel, satu ketika dahulu yang difitnah oleh seluruh penduduk kampung. Satu kampung fitnah dia. Satu bandar menfitnah beliau. Tetapi kejujuran beliau dengan Allah menyelamatkan beliau daripada semua malapetaka yang besar yang berlaku kepada beliau ketika itu. Ada lebih kurang beberapa bayi yang boleh bercakap dalam sejarah manusia ni. Bayi boleh bercakap. Umur baru seminggu boleh bercakap dengan bahasa orang dewasa. Antara bayi yang boleh bercakap adalah Nabi Isa ibn Maryam ketika beliau masih bayi. Yang kedua, bayi yang boleh bercakap antaranya ialah anak seorang wanita yang bekerja sebagai tukang sikat rambut di dalam istana Fir'aun. Dia tukang sikat rambut di dalam istana Fir'aun. Apabila dia masuk Islam, Fir'aun jatuhkan hukuman mati. Dia dan 4 atau 5 orang anaknya, semua serentak dibuang satu persatu anaknya ke dalam minyak ataupun air yang mendidih di depan mata seorang ibu. Dan bila sampai giliran bayi yang masih menyusu di badan Masyitah,
Masyitah ni maksud dia tukang sikat rambut. Bukan nama dia. Bukan nama beliau. Tapi masyitah bermaksud tukang sikat rambut. Apabila ketiga-tiga anaknya telah pun dilontar seorang demi seorang, mati syahid depan ibu kandung sendiri setelah diarahkan oleh Fir'aun, maka sampai giliran bayi yang melekap di badan Masyitah, bayi yang masih menyusu, maka Masyitah teragak-agak untuk pergi ke depan. Sebab apa? Sebab bayi. Tuan-tuan bayang, yang ada anak akan faham. Yang ada anak akan faham. Anak yang masih menyusu diarahkan oleh tentera ketika itu untuk dilontarkan ke dalam api yang sedang menggelegak, air yang sedang menggelegak. Apabila ketika itu Masyitah teragak-agak, si ibu yang bertakwa, ibu yang beriman, teragak-agak untuk ke depan. Maka waktu itu bayi itu bercakap, "Ya ummah, wahai ibu, isbiri, sabarlah, sesungguhnya engkau di jalan yang benar, mempertahankan akidahmu, wahai ibu." Maka waktu itu Masyitah tanpa ragu-ragu, dia pun marah ke depan bersama dengan bayi yang sedang didakap. Dibuang, ditolak masuk ke dalam api ataupun air yang sedang mendidih, lalu berkecai, bertaburan, berpecah-pecahlah tulang dan daging mereka 5 beranak. Antara bayi yang bercakap juga adalah pada zaman seorang waliullah, seorang lelaki banyak ibadat. Dia ni Bani Israel, orang Yahudi lah. Orang Yahudi dulu. Yahudi yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, ada Yahudi Israel, yang tu Yahudi kafir harbi, yang mesti diperangi. Ada Yahudi dulu, berapa ribu tahun yang dulu, Yahudi yang beriman kepada Allah. Antaranya diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi yang cerita kisah ini. Kalau nak letak anak nama Juraij, boleh. Seorang lelaki saleh. Ataupun Uzair pun boleh. Seorang lelaki saleh. Yang disebut nama di dalam Quran, Uzair. Lagi dahsyat. Dia bila Allah sebut, maksudnya sangat hebat orang tu. Nabi sebut nama pemuda ini ataupun nama lelaki yang bertakwa ini namanya Juraij. J-U-R-A-I-J. Juraij. Dia ahli ibadat. Dia bina dekat dia sebuah bilik di tempat yang agak tinggi. Dia panggil Sawma'ah dalam bahasa Arab. Bilik itu adalah bilik ibadat dia. Bilik untuk dia sembahyang. Bilik untuk dia zikir. Bilik untuk dia baca Taurat. Bilik untuk dia bermunajat. Setiap hari, seluruh penduduk daerah kenal dia ni ahli ibadat. Semua orang Bentong puji dia. Contoh. Satu Bentong kenal dia. Satu Bentong puji Juraij. Orang soleh. Kerja dia ibadat saja. Setiap hari beribadat. Sampai satu hari, ibu dia datang ke tempat dia beribadat. Ibu dia panggil, Juraij. Macam kita lah tuan-tuan nak buat, nak bagi faham kan.
Panggil, Fahmi. Oh, Fahmi. Mak ni. Macam main panggung wayang pula. Bunyi nada kan. Rasulullah cerita, ibunya panggil, Juraij. Juraij. Ibu ni. Mailah turun sat, cakap. Ibu nak bercakap. Jadi saya terjemah bahasa kita. Hadhihi ummuka. Kalimni. Ibu dia kata. Yang tu teks hadis. Teks hadis yang Nabi sebut. Waktu ibu dia panggil, Juraij sedang solat sunat. Bukan semayang fardu, semayang sunat. Waktu dia tengah semayang sunat, dia kata, Ya Allah, ibu aku panggil. Ibu aku kah solat? Maka Juraij memilih untuk meneruskan solat. Dia tak peduli kepada panggilan ibunya. Cerita tuan-tuan malam ni. Mic pun berkembang-kembang. Saya tak tahu tuan-tuan dengar ke tidak. Di belakang dengar. Kalau dengar angkat tangan di belakang. Oh dengar, okey. Macam lambai pula. Dengar alhamdulillah. Saya duduk di sini dia tak apalah. Saya tak dengar tak apa. Tuan-tuan dengar. Okey, kemudian ibu dia panggil, dia teruskan solat. Semayang sunat. Rajin semayang siang. Tapi masih solat sunat. Semayang, ibu dia panggil dan ibu balik. Si ibu tu balik. Dalam keadaan kecewa. Ibu pun tahu anak tu ahli ibadat. Banyak ibadat. Anak itu sering berzikir. Anak itu banyak munajat. Anak itu banyak solat. Anak itu... Solat ni bukan ibadat umat Rasulullah sahaja. Solat dilakukan sejak Nabi Adam alaihissalam, semayang. Macam kita solat tu. Cuma waktu tak sama. Ada yang berapa waktu, ada yang berapa waktu, sebagainya. Keesokan harinya, ibu dah datang lagi. Mak tadi. Nabi cerita. Si ibu tu datang lagi. Kemudian, si ibu pun panggil. Ibu kata, Juraij. Ya Juraij. Oh Juraij, bahasa kita. Ana ummuka, mak ni. Kalim ni, mailah cakap tak? Ada benda nak bercakap. Maka Juraij waktu tu masih lagi solat. Tak tahulah dia semayang berapa jam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dengar cerita ni, saat lagi orang lain mai pun dia semayang lagi. Maksudnya sehari dia semayang berapa jam? Wallahu a'lam. Ibu dia mai hari yang kedua. Waktu bila? Wallahu a'lam. Nabi tak sebut. Tapi masih solat. Dia dah tidur malam tu ke? Saya tak tahu. Masih solat. Ibu dia kata, Juraij, turun saat. Ibu nak cakap sikit. Juraij kata dalam hati dia, wahai Allah, ibu aku dan solatku. Maka dia pilih solatku. Maka Juraij meneruskan solat. Nabi buat tangan macam ni. Waktu Nabi cerita ibu dia panggil tu, Nabi buat tangan macam ni. Ibu dia letakkan tangan di sini. Juraij, mungkin panas ketika tu. Mungkin tengah hari. Ibu dia buat tu, Juraij, panggil. Masya Allah. Bila ibu dia panggil hari yang kedua, Juraij tak turun, dia memilih untuk solat. Maka ibu dia kata, Allahumma. Ibu dia angkat tangan. Ibu dia angkat tangan. Allahumma, inna hadha Juraij wa huwa ibni. Tengok tuan. Ibu dia angkat tangan, ibu dia kata, Ya Allah, Juraij ni anak kandungku. Aku bercakap dengan dia, tapi dia tak peduli. Dan dia tak layan aku. Wahai Allah, ibu fala tumithu hatta turiyahul mumisat. Jangan kau matikan Juraij sehingga kau
perlihatkan kepadanya wanita pelacur. Wahai Allah, ini Juraish, anak kandungku. Aku panggil dia, dia tak peduli. Wahai Allah, jangan kau matikan Juraish kecuali uji dia dengan wanita pelacur. Ibu dia balik. Selepas ibu dia balik, berapa lama wallahu alam saya tak tahu, seminggu ke 2 minggu ke sebulan, tidak disebutkan oleh Rasulullah. Yang penting satu orang perempuan, tengok doa ibu satu orang wanita yang terkenal dengan kejelitaannya di bandar itu. Satu orang perempuan yang terkenal bijamaliha, ma'rufatun bijamaliha, terkenal dengan cantik. Sebutlah di mana pun, di kedai makan ke, di market ke, Tok Imam pun sebut nama dia. Segak. Perempuan ni mai, dia yang datang dan goda Juraij. Bila perempuan ni datang dan goda Juraij, Juraij tolak godaan wanita ini. Wanita, tuan-tuan, masuk ke dalam bilik itu. Bukan ada orang lain dah. Hanya berdua-duaan sahaja. Tetapi ujian itu berjaya dihadapi oleh Juraij. Dan akhirnya wanita itu kecewa sebab tak berjaya goda Juraij. Ni laki-laki mana ni tuan-tuan yang kalau dia duduk dalam bilik dah ni. Hak wanita tu bukan umur 78. Wanita cantik. Tetapi berjaya ditolak, dibuang, dimenangi oleh Juraij rahimahullah. Akhirnya perempuan tu pergi bila tak berjaya goda, tak berjaya pujuk rayu, dia dendam, dia geram. Maka dia tengok dekat-dekat dengan situ ada satu orang pengembala kambing. Dia pergi goda pengembala kambing itu terima. Akhirnya berzina dan wanita itu mengandung. Setelah 9 bulan, tak habis lagi. Setelah 9 bulan, tengok doa ibu. Tengok doa ibu. Setelah 9 bulan, wanita itu melahirkan anak. Maka penduduk daerah tu semua tanya sebab dia ni tak ada suami. Mereka tanya siapa ayah budak ni. Maka perempuan tu pun tunjuk tuan kepada pondok ibadat tu. Dia pun tunjuk pondok ibadat Juraij. Dia kata tu dia, tu pak dia. Pak kepada bayi ni yang telah dilahirkan. Maka orang kampung tak tanya dah. Tengok status je. Terus share. Semua share, forward apa semua, tak tanya dah. Hak Twitter, tweet, hak Facebook, apa dia lagi, reel, apa dia lagi. Saya tahu status je. Ada Facebook je. Hak link semua mereka ni yang duk pegang. Saya punya Insta lah apa mereka yang ni kan. Hak mana yang boleh di reel, yang di status yang pakat, tak tanya dah. Satu daerah pi ke rumah ibadat, mereka perban rumah dia. Rumah ibadat tu. Mereka roboh rumah dia, habis rumah ibadat tersebut. Bilik ibadat tadi, habis. Maka Juraij pun turun, keluar. Dia pun tanya kenapa, apa yang aku buat. Maka ramai-ramai kata, tanya perempuan ni. Maka perempuan tu pun kata, dia kata ni anak hang.
Ni yang aku baru lahir ni. Kecil lagi. Ini anak kamu, baru ni. Maka Juraish pun minta izin untuk solat 2 rakaat. Dia kata tunggu saat. Dia pun solat. Allahu Akbar. Semayang tuan-tuan. Solat. Solat. Antara kunci kepada kesusahan, keresahan, perpecahan keluarga, keperitan hidup adalah kuncinya adalah solat. Semua bangsa yang beragama Islam sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi apabila sedih ataupun risau ataupun ada hajat dengan Allah, Nabi nak luah kepada Allah, Nabi akan solat ataupun Nabi sebut arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Tenangkan kami dengan solat wahai Bilal. Iqamah solat wahai Bilal, kata Rasulullah. Jadi Juraish pun, dia pun semayang. Habis semayang, dia pergi dekat bayi tadi. Dia pun sapu kepala bayi tadi. Dia pegang kepala bayi tadi. Dia kata, man abuk, siapa ayah kamu? Dia pegang kepala bayi tadi. Dia kata, man abuk, siapa ayah kamu? Bayi itu pun bercakap, abi, ayah saya, fulan ra'id dha'ni, fulan, nama sekian, pengembala kambing. Dalam riwayat Bukhari Muslim, dia tak sebut fulan, dia sebut abi ra'id dha'ni. Ayah aku pengembala kambing. Ada dekat tu, pengembala kambing, kambing tersebut. Bila bayi itu bercakap, semua penduduk daerah tu terkejut dengan perkara luar biasa yang berlaku. Benda tu benda pelik. Bayi yang umur berapa hari, bayi yang umur baru berapa hari, tiba-tiba boleh bercakap. Itu adalah perkara yang pelik. Penduduk daerah itu sedar mereka melakukan kesalahan, merobohkan rumah ibadat Juraish. Izinkan kami bina semula rumah ibadat kamu menggunakan emas dan perak. Nampak? Izinkan kami, penduduk kampung minta, bina semula rumah ibadat kamu menggunakan emas dan perak. Juraish kata jangan. Tak perlu. A'idhu kama kan. Kembalikan seperti mana ia dibina dari tanah. Thumma alahu. Dan tinggikan sikit binaan rumah ibadat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nombor 1, ibu atau ayah. Nombor 1, mak atau ayah. Kalau berdoa dengan anak, doa yang baik-baik sahaja. Mak tadi doa dia makbul tak? Makbul. Allah tak tolak. Anak buat salah ke tak buat salah? Buat salah. Juraish melakukan kesalahan. Sebab sepatutnya kalau dia tengah semayang sunat, ibu atau ayah panggil, dia wajib beri salam, keluar daripada solat sunat dan tunaikan hajat ibu atau ayah. Tapi kalau semayang fardu, dia boleh habiskan solat tersebut. Dia boleh habiskan solat tersebut. Habis semayang 3 rakaat maghrib, bagi salam, baru pergi tanya. Tadi mak panggil cik ke? Bahasa Kedah lah tu. Tadi mak panggil cik ke? Cik tu saya lah. Bukan saya tu Wadi. Cik tu orang cakap tu lah. Tadi mak panggil ke? Ya, mak panggil. Pergi beli kotiau, cakotiau Ustaz. Mak pun rajin makan. Contoh lah. Ibu atau ayah ingat tiap-tiap doa
yang keluar daripada sanubari, yang keluar daripada perasaan marah atau gembira, doa itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya ulang. Tiap-tiap doa ibu dan ayah yang keluar dari perasaan marah atau gembira, doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa jadi beruk, jadi panggil beruk lah anak tu. Kalau macam tu sumpah jadi emas lah ustaz. Mahal sikit. Barang pun mahal ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, doalah yang elok kepada anak. Nombor 2, kepada anak, seorang anak pula, cuba buat setiap hari. Setiap hari cuba lakukan satu benda yang membuatkan ibu atau ayah gembira, itu keluar daripada sanubari hatinya yang jauh, untuk dia tanpa sedar mendoakan kebaikan kepada kamu. Kalau di sekolah, bila pelajar nak balik ke kampung, tuan-tuan, balik rumah, 3 hari cuti bulanan, 4 hari cuti bulanan, saya pesan. Yang ni pesanan yang saya dapat daripada guru-guru saya. Alhamdulillah. Saya amalkan dan alhamdulillah. Kita dapat seperti mana yang diberikan oleh Allah pada hari ini. Saya pesan kat mereka, berlumba-lumbalah dengan semua adik-beradik kita. Walaupun tak ada seorang yang buat baik dengan ibu dan ayah, biarlah kita seorangan yang melakukan kebaikan dengan ibu dan ayah kita. Berapa ramai lepas makan dia yang akan angkat pinggan ibu atau ayah dia untuk dibasuh pinggan itu. Berapa ramai? Itu baru satu daripada 100 kebaikan yang kita boleh buat. Bila anak ni tak pernah buat, balik rumah, habis makan, selesai makan, ibu tu tak sempat angkat, si anak pergi pegang pinggan ibu tak dan angkat basuh, anak pegang, bawa ke dapur, dan dia yang basuh. Waktu tu keluar daripada hati si ibu, dia kata, ya Allah, baiknya anak aku. Bila keluar doa yang ikhlas, mana-mana doa daripada hati sanubari seorang ibu atau ayah, ketika dia betul-betul sedih ataupun gembira, maka doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nombor 3, jangan cepat percaya khabar angin. Macam kisah Juraish tadi. Yang tu khabar angin, tanya dulu. Apa saja berita kita dapat, tanya dulu, tengok dulu kesahihan dia. Sekarang ini perang di antara umat Islam, saudara-saudara se-Islam kita di Gaza, Palestin. Semoga Allah melumpuhkan kaki-kaki tentera Israel. Amin, insya-Allah. Sekarang ni sedang berperang, dah masuk hari yang ke-berapa puluh dah. Waktu duk tengah perang umat Islam di Palestin dengan tentera-tentera Israel, laknatullahi alaihim, pun kita tengok banyak video-video yang dikongsi, bukan waktu perang pun, video zaman bila tu. Ada satu video tu 10 saat, 20 saat macam tu lah, sekejap ya. Seorang kanak-kanak tu, doktor tu tak nak cucuk dia, dia pun letak kepala dia atas tangan doktor tu. Dia pun tulis, budak ni kehilangan ayah dia dalam perang di Gaza baru ini. Maka dia menagih simpati doktor yang membuat rawatan. Tuan-tuan, video tu berapa tahun lepas. Itu satu contoh daripada 1000 video yang disebarkan.
Tak ada kena mengena tak ada kena mengena langsung dengan yang perang yang berlaku di Gaza, Palestin. Tapi orang hari ini dapat nak share paling awal. Sebab tu tuan-tuan, nak share, kongsi, pastikan ia sahih, baru kongsi. Kalau tak tahu sahih ataupun tidak, tak perlu kongsi. Jangan kongsi. Jangan sebar benda yang tak pasti sebab seolah-olah kita melabur dosa kita. Kalau benda itu tipu, 600 orang baca hari pertama, 600 dosa yang kita dapat. Hari kedua, video yang tipu tu 1,900 orang tengok. 1,900 orang tengok. 1,900 dosa besar. Baru 2 hari. Hari yang ketiga, 3,400 share. Cerita tak betul pun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan kongsi. Sebaiknya tak perlu kongsi. Kecuali kita dapat bahawa yang tu adalah cerita yang benar, yang betul. Datang daripada, contoh kalau tuan-tuan nak kongsi cerita-cerita yang berkaitan Palestin, tengok NGO yang memang terlibat dengan bantuan kepada Palestin. NGO terlibat, maka dia tahu apa yang berlaku. Kemudian yang kelima, doa buruk seorang ibu berjaya dihadapi oleh Juraij. Satu dugaan. Yang kedua, serangan orang kampung berjaya dihadapi oleh Juraij dan dia menang. Yang ketiga, godaan seorang wanita cantik berjaya dihadapi oleh Juraij dan dia menang. Yang keempat, fitnah yang dilontarkan kepada diri Juraij dan dia menang. Kata para ulama, dengan apa Juraij ini menang? Ibu dia doa, Allah makbul doa ibu dia. Tapi ada benteng yang menahan Juraij. Wanita itu datang dan goda dia. Ada benteng yang menahan Juraij. Orang kampung datang robohkan rumah dia, nak serang dia. Ada benteng yang menahan Juraij. Dan wanita itu menaburkan fitnah keji kepada Juraij. Ada benteng yang menahan. Kata para ulama, benteng itu adalah ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, ikhlaslah sembahyang saya dan kita semua. Ikhlaslah salat. Ikhlaslah baca Quran. Ikhlaslah bersedekah. Ikhlaslah puji Allah. Ikhlaslah buat kebaikan. Dan tanda kamu ikhlas ialah apabila kebaikan dan ibadat yang kamu lakukan, kamu tak suka orang lain tahu. Seperti mana orang hari ini tak suka untuk orang tahu aib dan maksiat yang dia lakukan. Kita sorokkan aib kita. Orang dulu, salafus salih, mereka sorokkan kebaikan dan ibadat yang mereka lakukan. Jadi orang yang ikhlas, antara cirinya ialah mereka akan habis-habisan menyembunyikan ibadat dan kebaikan yang mereka lakukan. Akhir zaman, siapa yang perlu kita ikut? Ni baru masuk tajuk ceramah, tak sat muqaddimah. Dah lah panas Ustaz. Saya ada ikon, sebab tu muqaddimah panjang. Sebenarnya ceramah saya 1 jam saja. Lagi 20 minit saya berhenti. Jangan risau. Tuan-tuan. Akhir zaman. Siapa yang perlu kita ikut? Tuan-tuan, semalam keluar satu berita daripada
Negeri Terengganu. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu. Semalam, baru je. Satu orang ustaz selalu buat live dan dia selalu menyesatkan akidah yang dipegang oleh umat Islam di Malaysia, iaitu akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dia suka buat live dan dia menyesatkan akidah umat Islam Malaysia Asy'ariyah Maturidiyah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu yang diketuai oleh Mufti melakukan siasatan, kumpul bukti, tengok video satu persatu, video yang ustaz ni duk buat live, dan akhirnya semalam mereka buat keputusan ajaran ... adalah sesat, lagi menyesatkan dan bercanggah dengan tonggak akidah Islam yang diyakini oleh ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Panjanglah berapa muka surat. Alhamdulillah. Saya bukan syukur, bukan seronok orang tu, si fulan itu disesatkan, bukan saya seronok itu. Tetapi saya bersyukur supaya umat Nabi SAW dapat beza. Ini ajaran yang tak betul, ini ajaran yang betul. Nabi sebut di akhir zaman, seperti tajuk yang dipilih oleh Jawatan Kuasa Masjid pada malam ni, siapa kita nak ikut? Apabila tuan-tuan tengok orang itu ataupun ustaz itu menyesatkan akidah yang dipegang di dalam Malaysia, nama akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah, maka ketahuilah ustaz ataupun orang itu adalah menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Senang. Akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah. Tiba-tiba tuan-tuan tengok tajuk ceramah, tengok kawan tu buat live, kesesatan akidah Asy'ariyah. Yang tu confirm menyeleweng ustaz tu dan ajaran itu. Sebab akidah di Malaysia dan 90% dunia Islam adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Boleh bacalah, boleh baca negeri-negeri semua. Asy'ariyah Maturidiyah, hampir semua negeri di Malaysia, 90% negeri-negeri di Malaysia Asy'ariyah Maturidiyah, daripada Kedah sampai Sabah Sarawak, semua. Dan apabila tuan-tuan dengar satu orang ataupun ustaz dia menyalah-nyalahkan mazhab, dia menyalah-nyalahkan mazhab Syafi'i tak payahlah, mazhab Hanafi tak perlulah, mazhab Hambali tak perlulah, mazhab ni tak perlu, kita direct kepada Quran dan hadis. Ini cara nak kenal, cara nak kenal. Ulama kita dah ajak dah di Malaysia, kalau fiqh mazhab Syafi'i. Tak pergi duk tanya, restoran tu kah ustaz? Restoran Syafi'i kah? Bukan, restoran. Mazhab fiqh. Sama ada mazhab fiqh Syafi'i, ataupun mazhab fiqh Hambali, ataupun mazhab fiqh Hanafi, ataupun mazhab fiqh Maliki. Dia kata, tiba-tiba mai satu orang ni, ustaz kah, tak ustaz kah, dia kata tak payah mazhab-mazhab ni. Bid'ah. Zikir dia 33 kali bid'ah. Bid'ah. Zikir dia rajin berzikir bid'ah. Maka yang ni kita dapat tahu, yang ni menyeleweng. Yang ni fikiran yang menyeleweng. Siapa yang perlu kita ikut? Alhamdulillah, di Malaysia ni tiap-tiap negeri ada mufti. Di belakang mufti-mufti ada ahli-ahli majlis fatwa. Ramai. Ada yang 8,
ada yang negeri 11, ada yang negeri, contohlah, itu contoh. Mufti, di belakangnya ada ramai pakar-pakar yang lain. Ada pakar akidah, ada pakar hadis, ada pakar tafsir, ada pakar Quran di belakang mufti itu. Antara mufti yang kuat memperjuangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia adalah mufti tuan-tuan. Mufti Pahang. Pahang kan ni? Pahang lah no. Duk ingat Sungai Petani. Tuan-tuan. Antara mufti yang kuat mempertahankan manhaj ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia ni adalah mufti Pahang. Alhamdulillah. Untung tuan-tuan. Sebab tu ada dalam fatwa negeri Pahang tentang ajaran-ajaran yang boleh kita ikut dan ajaran yang tak boleh kita ikut. Siapa yang perlu kita ikut? Allah bagi tahu dulu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi dah wafat. 1400 tahun Nabi wafat. Nak ikut siapa? Ada orang jawab, terus pergi ke hadis. Hadis Nabi ada ratusan ribu. Sila rujuk hadis-hadis Nabi. Ada ratusan ribu. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nak dekat 1 juta hadis. Rasulullah tak ada. Okay, terus kita ambil hukum di situ. Saya nak tanya, dalam masjid ni 3-4 ribu orang. Berapa orang yang faham hadis-hadis tu untuk pergi ambil sendiri? Maka kita perlukan ulama. Ulama ni lah disebut sebagai mazhab. Ulama ni lah yang kita sebutkan sebagai mazhab. Maka ulama ni tiap mazhab ada ribuan ulama. Mereka ni yang pergi ke hadis, keluarkan hadis. Hadis ni tentang batal solat. Hadis ni tentang rukun wudu. Hadis ni tentang syarat sah wudu. Hadis ni tentang rukun haji. Daripada hampir 1 juta hadis yang banyak, ulama-ulama ni yang berfungsi, pilih hadis ni, bagi dekat Wadi, bagi dekat kita semua. Sebab kita tak mampu masuk ke dalam lautan Quran dan hadis yang begitu luas. Itu fungsi ulama. Jadi siapa yang kita nak ikut? Alhamdulillah, kita ada mufti-mufti, kita ada ahli-ahli majlis fatwa yang sentiasa membimbing kita semua. Di akhir lagi, sampai satu masa, yang ni yang terakhir lah, yang terakhir untuk malam ni, jangan risau. Sampai satu masa, kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tuan-tuan. Tuan-tuan bayang malam ni lah. Tuan bayang malam ni. Sampai satu masa, bangsa manusia, bukan bangsa Melayu ke Cina ke bangsa India, bukan. Seluruh manusia akan diuji dengan satu fasa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujan, tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Di seluruh bumi, utara sampai selatan, barat sampai timur, tidak ada setitis hujan. Tuan-tuan, mata air datang dari mana? Hujan. Air sungai. Kalau tak hujan setahun, sungai surut ke tidak tuan-tuan? Setahun. Sungai akan surut. Kalau tak hujan setahun, total 360 hari. Tasik akan surut. Tuan-tuan sekalian, akan datang satu masa. Tuan-tuan bayangkan. 3 tahun tiada hujan. Maksudnya setitis air pun tak ada. Ni, bukan satu botol, setitis pun tidak ada. Dan sebiji beras atau gandum pun tidak wujud. Daripada benua Eropah
sampai ke benua Asia, sampai ke benua Afrika, sampai ke benua Australia, tidak ada setitis air, tidak ada sebiji gandum, sebiji beras. Tuan-tuan tak payah tanyalah timun, sawi apa semua tu, musangking lagi lah. Sekarang banyak lah. Tak payah tanya. Lagi tak ada. Apabila datang masa itu 3 tahun, tidak ada air dan makanan. Waktu itulah, waktu terdesak itulah keluarnya ujian Allah yang paling besar. Ujian terbesar alam. Iaitulah seorang makhluk yang dilaknat. Namanya Dajjal la'natullahi alaih. Seorang je. Dajjal ni bilangan dia seorang. Dia manusia, bukan Dragon Ball. Bukan Mobile Legend. Bukan dia naik motor Waisuku. Dia orang. Dia lelaki berjalan, 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 1 mulut, tapi mata 1 buta, 2 telinga, 1 kepala. Manusia biasa, lelaki, tetapi mempunyai sihir yang paling hebat. Sihir yang paling hebat. Siapa yang perlu kita ikut? Tema apabila dia keluar, temanya hanyalah satu. Diulang tema itu daripada pagi sampai malam. Utara sampai ke selatan. Barat sampai ke timur. Tidak ada negeri, tidak ada kampung. Illa habat Tuhan. Dajjal kata, aku akan sampai. Mesti sampai. Tidak ada kampung yang ada di muka bumi ini kecuali aku akan jejak dan sampai ke kampung tersebut. Apabila dia keluar, majoriti manusia memerlukan makanan dan minuman ketika itu. Sesiapa yang menahan imannya, sesiapa yang mempertahankan imannya, maka tidak diberikan setitis air dan sebiji roti pun. Sesiapa yang mempertahankan imannya, sedikit makanan pun tidak diberikan. Sebab Dajjal ni antara sihir dia ada makanan. Antara sihir dia tunjuk ke tanah, naik pokok. Dia tunjuk ke langit, turun hujan di kawasan yang dia tunjuk. Ni bentung ni jauh Ustaz. Jauh hujung ni. Tak sampai ke Dajjal? Mesti sampai. Siapa yang perlu kita ikut? Temanya hanya satu. Apabila dia keluar, muka bumi ketika itu sudah tidak ada air dan makanan. Bila dia sampai, soalan pertama untuk ditukarkan dengan makanan. Soalan pertama, dia sampai aja, dia turun saja, wallahu alam apa kenderaan dia, wallahu alam. Tetapi dia mampu bergerak dengan laju, kata Rasulullah, seperti angin yang bertiup kencang. Dengan jet kah, dengan roket kah, Boeing kah, wallahu alam. Boleh jadi. Apabila dia turun, orang telah pun berkumpul sebab semua kelaparan. Tuan-tuan, ada 100 barang makanan, barang asas, beras, gula, tepung, garam semua. Kalau tak ada satu, tak ada telur saja setahun. Telur saja tak ada setahun. Jadi masalah tak kita? Porak peranda juga orang Malaysia ni. Sebab roti canai telur. Telur sarang burung pula tu. Cakotiau pun telur juga.
Apa yang tak telur, semua telur. Maka bila dia turun dalam keadaan bertahun, makanan stok pun dah habis, yang beriman tidak akan diberikan makanan. Ketika itu sahabat tanya, Ya Rasulullah, yang mempertahankan iman mereka, apa makanan mereka? Tuan-tuan tengok tadi Masyitah mempertahankan iman dia. Dia dan semua anak-anaknya mati syahid. Apabila keyakinan dan tawakal kepada Allah, maka mati syahid Masyitah dan anak-anaknya. Semua sekali. Nabi masuk ke dalam syurga. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi lalu istana, masuk istana ketiga, lalu istana keempat. Tiba-tiba Nabi bau wangi yang bersangatan. Nabi tanya Jibril, apakah wangi yang lebih wangi daripada semua wangi dalam syurga ni? Jibril kata, Ya Rasulullah, wahai Muhammad, wangi yang kamu cium sekarang ini adalah wangi Masyitah dan juga anak-anaknya yang syahid ketika di zaman Fir'aun satu ketika dulu. Bertahan iman. Maka soalan siapa yang perlu kita ikut? Ketika keluarna Dajjal, tiada lagi Rasulullah. Kalau tiada ulama ketika itu di sisi kita, yang perlu dan wajib kita ikut ialah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ikut dan kita pertahankan adalah Allah dan iman kita. Bila sahabat tanya, Ya Rasulullah, orang beriman makan apa? Makanan total habis. Minuman totally habis. Apa makanan dan minuman orang beriman? Tuan-tuan, seminggu kalau tidak seteguk air, seminggu kalau tidak minum seteguk air, mati orang itu kemungkinan besar. Seminggu. Siapa sahaja seminggu tanpa air, wallahu alam, saya tak tahu. Mungkin 2 minggu. Sebab tu sahabat tanya, maka Nabi pun jawab, ketika Dajjal keluar selama 40 hari, sama panjang dengan 400 hari. 40 hari yang sama panjang dengan 400 hari. Makanan orang-orang beriman yang mempertahankan iman mereka, tidak menjual iman mereka kepada Dajjal, yang kekal sebut La ilaha illallah. Ketika Dajjal minta untuk sebut Ana Rabbuka, aku Tuhan kamu, orang beriman kata La ilaha illallah. Nabi kata makanan mereka ketika itu adalah zikrullah. Tak kepelik tuan-tuan. Makanan orang beriman ketika itu adalah zikrullah. Bila zikir, mereka kenyang. Apabila mereka melantunkan zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, perut rasa kenyang. Kenyang yang hakiki. Kenyang yang realiti. Bukan kenyang yang kiasan, bukan. Kenyang yang hakiki. Begitulah hari pertama sampailah hari yang ke-40, sehinggalah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa ibn Maryam. Mereka kekal dengan iman mereka tanpa makanan. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita di akhir zaman ni daripada segala fitnah yang berlaku. Dan semoga kuliah ringkas yang saya sampaikan pada malam ni dapat menjadi iktibar kepada kita semua. Sekadar tu dulu ceramah untuk malam ni. Saya doakan di kalangan ramai yang ada dalam masjid ni, kita sama-sama berdoa supaya Allah Ta'ala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Saya doakan, wahai Allah, matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Allah, kekalkanlah iman kami semua, ya Allah, sampailah kami masuk ke dalam syurga Firdaus-Mu.
Berilah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami ya Allah syurga Firdaus, syurga yang tertinggi yang telah Engkau sediakan kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, saudara-saudara kami di Palestin, Gaza, dalam keadaan terhina, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan dikhianati dan dibunuh. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah mereka ya Allah. Hantarlah ya Allah tentera-tentera daripada sisimu ya Allah, untuk Kau hancurkan tentera-tentera Israel laknatullahi alaihim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom dapatkan produk keluaran pertama Ustaz Wadi Anwar di Shopee Ubah Store dan TikTok rasmi Ustaz Wadi Anwar. Tambah ilmu, julang kemuliaan.